Satu hari, satu masalah. Okey, masih ada yang bertanya, bang, boleh tunjuk tak betul ke beza sila ni terbaik daripada undercoat? Okey, macam mana saya nak buat tu? Boleh. Dekat tangan saya ni ada shilling yang kita dah sapu. Sebelah ni undercoat dan sebelah ni sila. Tapi kalau kita tengok ya, undercoat ni memang solid, memang putih, memang cantik, melepak. Terbaik. Berbanding kalau sila kita nampak ni, masih nampak lagi belakang dia ni. Masih nampak kesan-kesan warna kelabu belakang dia tu. Tapi bukan itu yang kita nak tengok. Pepatah orang putih pernah mengatakan, don't judge a book by its cover. Macam tu. Nampak kan? Jadi kita test dia. Kita test macam mana bang? Kita akan gunakan ni, pewarna. Nampak tak pewarna? Kita test macam mana? Okey, dekat sini kita letak. Yang tak ada, kita letak apa-apa cat. Kalau sini, kita pakai undercoat, kita tuang. Okey? Dan sini yang sila, kita tuang. Jadi, kehebatan dia apa bang? Tengok ya. Kita sapu, ada kesan merah. Ini sapu, ada kesan bang. Cuba ini kita sapu bang. Tak tinggalkan kesan bang. Nampak? Jadi, sila ni, dia adalah cat alas yang paling baik dan akan menyebabkan cat finishing kita tu kurang pakai dan dia tak serap ke dalam dinding. Jadi, jelas tak bang? Saya satu hari, satu masalah. Okey, korang ada tak mengalami masalah macam ni? Cat dah start terkopik. Tak kisahlah dekat dinding ke, dekat luar ke, dekat dalam ke, dan biasanya berlaku dekat mana? Shilling. Okey, tahu tak sebab apa dia berlaku macam tu? Biasanya sebab keadaan terlalu panas. Dan dia berpunca kapur. Macam mana kita cakap kapur? Okey, dinding ni kita pakai cat yang mahal. Tapi, nampak dia dah terkopik. Tengok. Macam stiker boleh kopik. Dan kita tengok ni, berkapur. Okey, bila berkapur macam ni, kalau kita apply cat mahal macam mana pun, dia lama-lama akan terkopik. Tengok ya, letak jari, kapur keluar. Boleh kopik pakai tangan. Jadi macam mana kita nak settle benda ni? Senang je, ambil scraper. Kalau dekat shilling kita scrap lah. Kalau dekat dinding kita buang. Buang sampai habis. Sampai habis. Nampak? Kapur dia kuat betul. Jadi ini satu saya nak kongsi lah. Sebelum kita nak mengecat, kita kena faham apa itu fungsi sila, apa itu fungsi undercoat. Sebab apa? Kalau tak, macam ni lah jadinya. Rugi. Cat mahal tapi dia punya undercoat tak cantik, dia punya sila tak cantik, lapisan asas tak cantik. Rugi. Sampai rugi, kita sakit hati. Okey, kalau lepas kita dah hilangkan dia punya kapur, dah scrap baik-baik, kita gunakan sila daripada Nippon ni, akrilik 5170. Apa kelebihan dia? Dia ada boleh cover kapur pada dinding. Dia kapur tu dia boleh gigit. Bila dia gigit, cat yang akan duduk sini dia akan melekat dalam masa yang lama. Jangan risau. Ini dah terbukti terbaik. Okey? Lepas kita apply dengan sila ni, barulah kita cat finishing. Satu hari, satu masalah. Okey bang, hari ni saya nak kongsikan dengan abang apa perbezaan undercoat dan sila dan apa kepentingan dia. Okey, dia punya material yang kita nak pakai sekarang, ini shilling. Shilling ni seperti yang kita tahu sifat dia menyerap. Bila menyerap, dia antara contoh paling baik kalau kita nak tunjuk perbezaan. Okey, bahan yang kita nak gunakan ataupun sila yang kita pakai adalah sila daripada Nippon 5170, solvent base, dan ini cat kapur biasa. Dan finishing dia kita akan pakai Majestic Sense daripada Jotun. Okey, jom kita tengok apa perbezaan dia. Kita apply, jom. Kita pakai sila Nippon 5170. Pakai sikit je. Sebab apa yang abang-abang kena tahu, kakak-kakak kena tahu, untuk sila ni kita pakai satu layer je, tak payah pakai dua layer. Kalau undercoat je kita perlu pakai tebal.
abang nak tahu dia minyak. Dia sila minyak. Bila sila minyak ni, dia boleh tutup apa-apa masalah, apa-apa water damage dengan senang bang. Jadi satu layer dah cukup bang. Tak payah 2 layer. Okey, ini kalau kita pakai sila. Jadi sebelah ni kita pakai undercoat bang. Cat kapur. Okey, sebelahnya pula kita pakai cat kapur ataupun undercoat biasa. Okey. Elok ya. Kalau ikutkan pigment, kalau abang boleh nampak ni, dia kalau pakai cat kapur, biasanya kita akan pakai 2 layer. Dan pigment dia memang nampak solid kalau cat kapur ni. Memang putih, melekat. Berbanding dengan kita punya ni, sila ni. Ni baru 1 layer nampak. 1 layer dah pekat gila lah. Berbanding ini, dia tak pekat. Dia masih nampak latar belakang dia. Okey, kita tunggu dia kering dan bila dia dah kering, baru kita apply Jotun ni. Sekarang finishing kita pakai Jotun Majestic Sense. Okey. Kita apply dekat 3 bahagian. Satu, shilling yang tanpa undercoat ataupun sila. Ini bahagian yang kita undercoat. Dan terakhir yang kita gunakan sila. Okey, sekarang kita sapu untuk layer yang kedua. Ini pun layer kedua. Sapu je. Okey, kita tunggu dia kering lagi sekali. Jadi, bila dah kering, nampak tak hasilnya? Tempat yang kita tanpa undercoat, tempat undercoat dan tempat sila. Kita nampak kalau yang kosong ni, sebenarnya kita masih boleh nampak dia punya dinding belakang, tekstur dinding belakang. Berbanding ini ada undercoat, dia dah nampak solid tutup habis. Tapi kalau yang ni, kita pakai sila, dia tutup habis dan kilatnya tu menyerlah betul nampak. Memang cantik. Dan yang paling penting, bila kita dah letak sila ni, kulat susah nak timbul. Sebab apa? Ada satu lapisan untuk menghalang kulat tu dari timbul ke depan, iaitu lapisan sila. Dan sila tu adalah minyak. Berbanding kalau kita pakai undercoat, dia cuma lapisan air, water base, yang kulat tu sendiri boleh tembus, travel melalui undercoat water base kita tu. Nampak? Jelas ya? Satu hari, satu masalah. Okey, ada pernah mengalami masalah macam ni tak? Shilling, berlumut, berkerak ataupun kuning-kuning. Puncanya daripada apa? Biasa daripada air. Okey, biasa keadaan macam ni adalah dekat dalam bilik air. Yang ini dekat atas kita ada pipe ataupun ada tangki air. Berdasarkan video sebelum ni, kita dah settlekan masalah air leaking tu. Jadi, hari ni video kita nak tunjukkan cara macam mana nak settlekan shilling berkulat ni. Jadi, apa barang yang kita perlukan? Barang paling utama adalah Dr. Wall sendiri. Dan selepas kita apply ni, kita perlu letak sila 5170 daripada Nippon. Jadi, macam mana nak buat? Macam mana cara dia? Jom kita pergi. Okey, first kali, goggle, mask mesti pakai. Sebab apa? Kita bermain dengan habuk ni, kita takut nanti paru-paru kita jahanam. Baik, kita selamatkan diri kita dulu. Okey, kita kena buang dulu apa benda-benda yang masih ada kat sini, yang melekat ni. Scrap. Okey, dalam masa yang sama, sebab masa kita nak buat ni, pastikan ini dah betul-betul kering ya. Jangan lembab-lembab. Kalau lembab pun tak jadi juga. Okey, dah habis kita kikis, ambil satu kain, lap. Buang semua habuk, pastikan tak ada habuk yang tertinggal untuk kita apply Dr. Wall tu. Sebab apa? Kalau ada habuk yang tertinggal, dia susah sangat nak lekat. Okey.
Cantik. Cantik, tak ada apa-apa. Okey, jom. Okey, Dr. Wall ni dalamnya bukanlah cair, tapi dia hanyalah serbuk. Jadi, macam mana kita nak bancuh dia ni? Cara bancuhan dia 3 nisbah 1. Jadi kita gunakan satu sudu ni. Okey, nisbah dia ini kita letak 3 sudu. Tiga sudu serbuk dan kita pakai 1 sudu air. Okey. Dan macam ni kita perlu ratakan dia. Kita perlu bancuh dia. Jangan risau, dia memang akan sedikit pekat dan likat. Nampak tekstur dia? Oh, sangat cantik, sangat menarik. Apply. Ini kita ibarat kita skim dia balik. Buat satu coating baru atas dia. Nak guna roller pun boleh, nak guna berus pun boleh. Tapi saya suka pakai ini sebab dia boleh terus rata. Okey, kita tunggu dia kering. Kita ambil berapa yang kita perlu ya. Okey, dia punya ni tekstur ni agak kasar ya. Jadi jalan yang terbaik kita perlu gosok ataupun kita kena apply skim balik. Kita pakai joint compound pun boleh. Joint compound kalau nak pakai sikit macam ni kita boleh beli yang botol kecil macam ni pun tak ada masalah. Okey. Tengok bergantung berapa banyak nak guna. Okeylah, macam biasa sebelum kita nak pakai, kita kacau dia, cairkan dia. Baru senang nanti nak apply. Okey, kita dah tutup bahagian yang kasar tu dengan kita punya joint compound dan kita tunggu kering dan lepas tu barulah kita boleh cat. Okey, bila dah kering macam ni kita nampak ada kesan macam menggerutu sikit kasar-kasar. Kita guna kertas pasir grade P220 untuk kita licinkan dia. Okey, dah habis kita ratakan cantik, kita perlu apply Nippon 5170. Satu layer je ya, satu layer untuk pastikan yang barang-barang belakang yang kuning-kuning tompok-tompok tu tak keluar ke depan. Okey, jom. Okey, sealer ni berfungsi untuk pegang cat tau. Pegang cat, dan kalau yang 5170 ni dia adalah solvent base ataupun base minyak yang boleh menghalang daripada kulat dari timbul. Kulat timbul dari belakang pergi ke depan, pergi ke cat finishing. Itu gunanya sealer. Tapi ingat sealer ni pakai satu layer je. Dan lepas kita pakai sealer 5170 ni, walaupun dia solvent base ataupun base minyak, untuk finishing kita boleh pakai cat air. Don't worry. Okey, untuk finishing kita akan gunakan Majestic Sense daripada Jotun yang warna putih ni. Okey, cat dia memang solid, dia nampak lama.
cantik lah. Mudah kan? Yang paling penting kita kena settlekan masalah dan punca dia dulu. Dan punca dah settle, kita perlu buat proses apa yang kita tunjuk tadi. Mudah untuk mengelakkan dinding berkerak, berkulapuk, itulah cara dia. Jadi, dapat ya? Satu hari, satu masalah. Pernah mengalami masalah macam ni? Shilling kita ada tumpuk kuning, ada tumpuk hitam. Sebab apa? Okey, biasanya adalah sebab ke atas shilling kita bocor ke, kita punya ada pipe bocor ke, tangki bocor ke. Dia sebab itu. Kita panggil water damage. Okey? Jadi, kita kena settlekan masalah water damage tu dulu. Baru kita nak buat benda ni. Jadi, okey, masalah dia ni apa? Kadang lepas kita apply cat 2-3 kali, masih timbul juga. Betul tak? Dan kita fikir, kenapa masih timbul? Apa masalahnya? Rupa-rupanya kita tertinggal satu step, iaitu kita sepatutnya tutup lapisan sini guna cat solvent base ataupun cat minyak. Cat minyak apa yang paling sesuai sini? Okey, kalau sini berdasarkan apa yang saya faham, paling cantik kita boleh pakai sealer daripada Nippon 5170. Sebab apa? Bila kita dah apply sini satu layer, sealer tu sendiri dia boleh mengelakkan water damage ni keluar, tembus. Okey? Sebab kalau kita pakai water base, dia masih boleh tembus, dia masih boleh travel melalui cat. Kita pakai 5170 satu layer. Lepas tu kita buat finishing pakai cat water base pun tak ada masalah. Jadi macam mana nak buat? Jom. Kalau masalah macam ni, kita apply satu layer. Satu layer dah cukup. Sebab apa kita nak stopkan masalah tu dah ditimbul semua. Satu layer cukup. Tak payah banyak layer. Sapu bahagian mana yang bermasalah saja, tak payah sapu tempat-tempat lain. Jadi masalah yang tadi kat area sini dah selesai, kita tunggu dia kering. Okey, untuk finishing kita akan gunakan Majestic Sense daripada Jotun yang warna putih ni. Sebab apa? Dia punya cat ni antara cat yang terbaik yang boleh tutup hairline crack. Okey, jom. Okey bang, nampak kesan dia dah hampir hilang. Lepas ni kita apply je cat putih. Ingat, cat putih kita letak 2 layer bang. Kalau kita pakai Majestic Sense ni, dia boleh cover 10 kali 10 kaki bang. Dia cat dia agak tebal. Jadi dia boleh cover 10 kaki kali 10 kaki. Mantap tak bang? Jadi nampak kesannya? Kesan kuning tadi dah settle, dah habis. Jadi senang je kan? Yang paling penting kita tutup dia pakai cat minyak untuk mengelakkan water damage tu timbul balik. Jadi satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih. Woo! Satu hari, satu masalah. Okey, korang pernah tak mengalami masalah macam ni? Dinding, bawah 2 kaki, cat dia terkopit, menggelupas. Sebab apa? Belakang dia biasanya adalah tandas. Ataupun dia boleh masalah air dari bawah lantai ni naik ke atas. So, jadilah benda macam ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk cara macam mana kita nak mengelakkan bila kita dah cat nanti, cat tu tak terkopak semula. Mula-mula, kita kena strap dulu. Saya tak nak pakai water jet lah sebab kadang dalam rumah takkan kita pakai water jet kan. Kalau luar memang kena pakai water jet. Kalau dalam, kita strap je. Macam ni. Musuh paling hebat untuk cat adalah air bang. Okey, saya ingat kita dah settle.
Apa step kedua? Kita perlu bancuh Dr. Wall. Apa tu Dr. Wall ni? Ni Dr. Wall. Jom kita bancuh. Okey, kita akan bancuh Dr. Wall ni. Nisbah dia macam mana? Kita ambil satu cawan. Nisbah dia 3 tepung dan 1 air. Jom kita buat. Kita ambil 3 tepung. Tiga tepung dan 1 air pada sukat yang sama juga. Okey. Bila kita dah dapat macam ni, ambil kita punya scraper yang kita pakai tadi. Kacau. Bagi sebati. Rata betul. Okey. Ini tekstur dia bila dah siap, dah cantik. Maksudnya dia sebati. Jangan risau, sukatan dia tu 3 nisbah 1 tu memang ngam-ngam. Memang ngam-ngam lah. Cantik. Saya dah banyak dinding saya buat, memang cantik. Dan jangan risau, fungsi Dr. Wall ni, dia boleh halang air yang kat belakang tu dari keluar. Tapi paling cantik belakang tu kita settlekan dululah. Macam kita belakang ni, kita dah settlekan sebab kita spray pakai Galaxy Waterproof Solution tu. Kita spray tu, memang air sekarang kalau kita tengok, dah kurang dah. Berbanding dengan jiran sebelah. Dia tak spray. Dah hanam di dinding bang. Kita spray dah. Kita spray nampak. Kita punya kering. Toilet kita kering bang. Jadi, Galaxy Waterproof Solution tu memang baik bang. Okey, jom kita apply bang. Dia apply macam mana? Sama juga. Kita sapu mentega. Macam tu je bang. Okey, inilah hasilnya bila kita dah sapu dengan Dr. Wall. Dia punya tekstur ada sikit kasar, ada sikit berpasir. Tapi tak apa, jangan risau. Dia pasir tu memang dia punya sifat dia. Jadi kita tunggu dia kering. Dah habis kering, apa kita perlu buat? Kita akan join compound dia, bagi dia rata. Okey, tunggu. Dr. Wall dah kering. Jadi kita boleh terus apply kita punya sealer. Tapi sekarang ini kalau untuk dalam rumah, kita akan pakai joint compound untuk kita licinkan. Jadi, jom kita licinkan. Sebagai ini contoh untuk dalam rumah. Okey, kita tunggu dia kering. Rata dah cantik kan? Tunggu kering. Okey. Bila joint compound dah kering, kita apply lah sealer akrilik daripada Nippon ni 5170. Sebab apa sealer ni? Dia daripada base minyak dan boleh menyebabkan ataupun bagi efek yang air tak boleh tembus dia. Macam air kan tak kawan dengan minyak. Okey, jom kita teruskan. Okey, bila dah siap, kita tunggu dia kering dalam masa 2 hingga 4 jam. Lepas tu baru kita apply cat finishing. Okey, sekarang sealer dia dah kering, kita tinggal apply cat finishing. Sekarang kita gunakan cat daripada Jotun iaitu Tough Shield. Untuk finishing kita buat 2 layer. Okey, inilah hasilnya bila dia dah kering. Okey, nampak dia memang solid, cantik. Jadi kita dah tak payah risau kalau cat akan terkopik lagi. InsyaAllah tak akan berlaku masalah tu. Sebab apa? Lapisan pertama kita dah pakai Dr. Wall. Kedua kita dah pakai joint compound. Nombor 3 dah pakai sealer. Dan nombor 4 kita dah pakai cat finishing daripada Jotun iaitu Tough Shield. Jadi jelas ya? Satu hari, satu masalah. Okey, ada yang bertanya, boleh tunjukkan tak apa perbezaan undercoat dan sealer? Okey, seperti ini contoh dia. Ini adalah batu ringan. Dan kita ada 2 material. Satu sealer,
daripada Nippon iaitu 5170 dan satu daripada Maxilite cat undercoat putih. Jadi kita tengok apa bezanya. Jom. Okey, ini adalah Maxilite dan dia base air. Dia lebih kurang kita cakap undercoat ni dia daripada kapur. Sapu je. Okey, cat undercoat ni biasanya dia perlu sekurang-kurangnya 2 layer. Jadi ni kita akan biarkan dia dalam masa 10 ke 15 minit untuk dia serap dan kering. Lepas tu baru kita apply lagi 1 layer. Dan untuk cat sealer pula, ini cat sealer daripada Nippon 5170. Dia daripada base minyak ataupun solvent base. Jadi sebenarnya kalau untuk cat sealer ni kita hanya perlu pakai 1 layer je. Okey. Okey, 1 layer dia ada kering. Nanti kita tengok apa perbezaan antara undercoat dan sealer. Tunggu. Okey, cat sini dah kering, kita apply untuk lapisan yang kedua. Okey, lapisan kedua pun dah siap. Kita tunggu dia kering. Okey, sekarang kita punya batu ringan ni dah kering. Okey, saya terangkan balik. Yang sini kita tak ada letak apa-apa undercoat ataupun cat. Sini kita letak undercoat dan sini kita letak sealer. Jadi kita nak tengok kadar serapan pewarna dekat dinding. Jadi kita tengok ya. Ini kita nampak dia menyerap. Warna memang duduk kat dalam. Dia serap. Bila dekat undercoat ni, okey, dia berjalan ke bawah straight. Kalau sealer, okey, dia pun straight. Jadi, kita nak tengok apa perbezaan dia. Lap. Okey, warna stay. Dekat undercoat, warna stay. Okey, dekat sealer, warna hampir tak ada. Sebab apa? Kalau dia nampak sikit-sikit ada ni sebab permukaan dia kasar. Jadi, jelas ya, apa yang kita nak sampaikan kat sini, perbezaan antara sealer dengan undercoat, yakni undercoat, dia akan serap cat. Dia akan isap cat masuk ke dalam dinding. Berbanding dengan sealer, cat finishing kita akan duduk dekat atas permukaan dan akan mengurangkan penggunaan cat finishing. Okey, jelas ya? Satu hari, satu masalah. Okey, ramai yang bertanya dekat luar sana, apa perbezaan antara sealer dan undercoat? Betul tak? Okey, hari ni dekat saya ni, saya dah buatkan contoh undercoat, primer dan sealer. Okey, mula-mula saya nak kongsilah apa persamaan dia. Persamaan dia adalah ketiga-tiga ni adalah cat alas pertama. Pertama macam mana? Kalau situ dinding batu, besi, dinding konkrit apa semua ataupun kayu, cat ini akan duduk first layer. Lepas dia barulah kita letak finishing ataupun top coat. Okey, jom kita tengok dia punya contoh kat sini. Okey, kalau kita tengok dekat sini, undercoat ni nampak putih melepak, memang solid. Sebab apa? Kalau kita tengoklah dekat dalam komposisi dia lebih kurang 70% kapur dan hanya 30% getah. Berbanding dengan primer dan sealer ni, dia punya komposisi getah dia adalah 70% dan kapur dia tinggal 30% je. Jadi dia memang tak solid, dia memang tak putih melepak. Jadi macam mana nak tengok dia punya perbezaan tu? Jom kita try. Saya ada pewarna. Kita tengok pewarna merah ni, kita letak dekat sini. Okey. Sini pun letak, sini pun letak. Okey, kenapa kita letak pewarna? Kita nak tengok kadar serapan dia macam mana. Sebab apa? Kalau ikutkan apa yang pengalaman saya, kalau kita pakai undercoat ni, dia memang kuat serap. Okey, nampak ya, undercoat menyerap, primer kurang, sealer pun kurang. Nampak? Okey, kita akan keringkan dulu bahagian sini guna kain. Nampak? Dia meresap ke dalam. Kita tengok primer. Cat memang tak ada kat sini, kat atas dia. Sealer macam mana? Memang
tak nampak. Cuma pada undercoat dia yang warna tu melekat ke bawah. Jadi secara tak langsung, apa yang kita boleh dapat dekat sini, kalau lepas kita pakai cat alas, kita pakai cat finishing tu akan banyak pakai dekat undercoat. Sebab apa? Dia akan serap dan terus serap ke dalam dinding. Berbanding dengan primer dan sealer ni, dia hanya cat tu duduk dekat atas permukaan je. Duduk permukaan dan kita dah satu layer, dua layer biasa dah settle, dah memang solid. Berbanding dengan undercoat ni kadang sampai 3-4 layer pun kadang tak dapat solid. Okey, jelas ya bang? Satu hari satu masalah selesai. Kalau ada sebarang pertanyaan ataupun permasalahan, boleh komen dekat bawah. Terima kasih.